Hari ini begitu banyak orang yang saya temui di seluruh dunia mempunyai soalan yang sama. Saya bersumpah dengan Allah, wallahi, tidak kira bahagian planet mana yang anda pergi, orang mempunyai kekeliruan yang sama hari ini. Soalan yang sama berulang kali dan yang paling banyak soalan biasa yang saya dengar ialah orang mengatakan, ada banyak versi Islam yang berbeza, begitu banyak video yang berbeza mengenai maksud Al-Quran atau apa maksud hadis. Dan juga sebilangan orang mempercayai perkara ini dan orang lain pula percaya benda lain. Syekh ini bagi fatwa ini, syekh itu bagi fatwa itu. Patutkah saya ikut yang itu atau patutkah saya ikut yang ini? Seseorang kata ini adalah halal, orang itu pula kata ini haram. Saya dah tak tahu apa-apa lagi. Semua ini buat saya pening dan confuse sangatlah. Terdapat begitu banyak variasi. Macam mana saya nak mendapatkan bimbingan petunjuk taufik hidayah? Bagaimana saya tahu jika saya mengikuti perkara yang betul? Macam mana saya nak tahu? Terlalu banyak sangat maklumat untuk saya proses. Dan itu memang betul. Saya setuju bahawa kita berada dalam era maklumat yang berlebihan. Banyak sangat maklumat. Memang betul, kita dihujani dengan banyak sangat perspektif-perspektif yang berbeza walaupun dalam Islam. Mari kita tengok penonton yang hadir di Dewan ini hari ini. Walaupun kita penduduk tempatan dari kawasan ini, kebanyakan dari kita, cara anda pelajari mengenai Islam sangat berbeza dari orang sebelah kamu tu yang juga belajar mengenai Islam. Guru yang anda ada, orang yang anda telah terdedah kepada, pelajaran yang anda belajar sangat berbeza antara satu sama lain, kan? Jadi terdapat banyak variasi tentang bagaimananya kita terdedah kepada Islam dan seseorang boleh menjadi sangat terharu dan mengatakan bagaimana saya nak tahu sama ada saya ni sebenarnya mengikuti perkara yang betul. Dan anda tahu apa? Ayat inilah jawapannya. Saya tidak dapat menjamin kamu hidayah dan petunjuk. YouTube tidak menjamin hidayah dan petunjuk. Google tidak menjamin bimbingan dan orang lain juga tidak menjamin bimbingan. Kita berharap dan mempunyai satunya harapan bahawa Allah sendiri yang akan memberi saya bimbingan darinya. Panduan tidak akan datang kepada kamu dari tempat lain sama ada anda tidak mempunyai sebarang maklumat ataupun maklumat terlebih. Itu tidak menjadi masalah, tak ada hal. Allah akan membimbing anda ke jalan yang betul, bergantung pada seberapa banyak anda bertanya kepada Allah, bukan orang lain. Dan setelah anda bertanya kepada Allah, anda tidak perlu lagi menggelabah kerana anda mempunyai kepastian mutlak bahawa Allah akan memberi anda petunjuk, bahawa dia tidak akan mengabaikan sesiapa pun yang bertanya dan berharap dari dia satu-satunya. Untuk dapatkan bimbingan dari Allah tidak susah, ia tak susah. Allah telah membuka pintu bimbingan dengan luas bagi sesiapa yang mencarinya. Kita hanya perlu menjadi orang yang sentiasa mencarinya. Itu saja. Maksud saya ayat ini milik surah Al-Kahf dan saya memang tak boleh puas bercerita mengenai surah Al-Kahf. Sudah terbukti kan dalam ucapan saya ini? Orang-orang gua ini, Ashabul Kahf ini yang kita baca setiap hari Jumaat. Pemuda-pemuda ini tidak mempunyai nabi di sekitar mereka. Tidak ada sarjana di sekitar mereka. Tidak ada syekh di sekitar mereka. Tidak ada sahabi di sekitar mereka. Mereka hanya bersendirian dan mereka tinggal di sebuah kampung di mana semua orang lain menyembah berhala. Dan mereka telah sampai pada kesimpulan bahawa hanya ada satu Tuhan sahaja yang layak disembah. Mereka bahkan tak tahu bagaimana untuk mengucapkannya. Hanya berkata, lan nad'uwa min dunihi ilahan. Hanya berkata, kita tak boleh menyembah benda-benda ni. Kita tak boleh menyembah Tuhan-Tuhan lain. Dan itu sudah cukup bagi Allah untuk membimbing mereka ini yang tanpa pengetahuan, tanpa wahyu, tak ada apa-apa langsung pun. Dan itu sudah cukup bagi Allah untuk membimbing mereka. Dan membimbing mereka sehingga kan hari ini orang yang belajar din selama bertahun-tahun dan bertahun-tahun mempelajari tafsir tentang pemuda-pemuda ini yang tidak tahu apa-apa pun berbanding para sarjana yang belajar dari mereka. Kerana mereka mendapat petunjuk Allah, kerana Allah telah memberi mereka panduan, kerana tidak kira betapa gelapnya keadaan sesuatu situasi anda, betapa teruknya kehilangan sesuatu harapan, tapi apabila anda mempunyai satu-satunya harapan pada Allah sahaja, itu sudah cukup. Asa an yahdiyani rabbi li aqraba min haza rasyadah. Okey, sekarang yang terakhir dan apa yang saya anggap indah tentang sebahagian dari ekspresi ayat ini. Mungkin Allah akan memberi petunjuk pada aku. Okey, petunjuk. Petunjuk kepada apa? Bimbing aku kepada apa? Dia berkata, li aqraba min haza rasyadah. Kamu tahu bahasanya di sini sangat mendalam dan dalam khutbah saya tak dapat nak bagi pelajaran tentang tata bahasa Arab. Nanti kamu akan pening kepala pula. Jadi saya akan cuba meringkaskan ini sebaik yang mungkin. Okey, dalam bahasa Arab, kadang-kadang kamu cakap di sana. Kadang-kadang kamu pula cakap sepanjang jalan di sana.
Apabila anda mengatakan sepanjang jalan di sana, ia bermaksud saya sedang memberikan bimbingan, petunjuk kepada kamu untuk sampai terus ke destinasi kamu. Tapi sekiranya anda mengatakan di sana saja, mungkin lepas kamu sampai di sana, lepas tu kamu kena pergi ke tempat lain. Dan kamu kena pergi ke tempat lain. Dan tempat lain. Faham? Tapi jika anda mengatakan sepanjang-panjang jalan di sana, jadi sebenarnya saya telah memberitahu kamu bahawa di situlah yang kamu harus pergi dan kamu tidak perlu lagi melangkah lebih jauh dari itu. Apabila huruf lam di sini digunakan, asa ayahdiyani rabbi li akraba. Al-lam, huruf lam ini kan apa yang ia sedang menggambarkan ia adalah muntaha. Tak ada apa lagi perkara yang lebih tinggi kamu boleh minta lagi di dunia ini. Jika kamu dapat yang ini, tak ada apa yang lebih baik untuk minta lagi. Sekiranya perkataan ila pula yang digunakan, maka apabila anda sampai di sana, kemudian anda kena pergi ke tempat lain. Dan tempat lain dan seterusnya. Faham tak? Okey sekarang, dan apa yang saya minta dari Allah dalam ayat ini, apa yang kamu minta dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk sesuatu jika anda mempunyainya, tidak ada apa yang lebih baik. Inilah matlamat utama yang terakhir. Dan apakah matlamat utama yang terakhir ini? Okey, dia katakan, li'akraba min haza. Lebih dekat dari ini. Saya berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala membimbing saya lebih dekat daripada ini. Sepanjang-panjang jalan lebih dekat dari sini. Apakah maksud perkataan ini? Dari sini. Ini bermaksud di mana saya sedang berada sekarang. Sekarang mari kita fahami maksudnya dalam bahasa mudah. Kita semua, alhamdulillah, summa alhamdulillah, mempunyai sebahagian dari tahap bimbingan. Fakta bahawa kita sekarang berada di rumah Allah Subhanahu Wa Taala pada hari Jumaat ini bermaksud bahawa Allah telah memberikan kita petunjuk. Sebilangan orang Allah telah bagi lebih banyak petunjuk dan sebahagian orang Allah telah bagi lebih sedikit petunjuk. Sebilangan mempunyai lebih banyak ilmu, sebilangan pula mempunyai lebih sikit ilmu. Sebilangan boleh fokus dalam solat, sebilangan pula kurang fokus dalam solat. Kita semua tidak berada pada level yang sama. Ini adalah fakta. Tetapi adakah anda tahu apakah doa ini sedang memberitahu anda? Matlamat yang paling utama, yang paling terakhir aku adalah untuk mendekatkan diri aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala lebih dekat dari mana yang aku berada hari ini. Saya bukan di sini untuk membandingkan diri saya dengan orang lain. Saya berada di sini hanya untuk membandingkan diri saya dengan tempat yang saya sedang berada sekarang. Sekiranya saya dapat usaha untuk menjadi orang yang lebih baik dari tempat yang saya berada sekarang, oleh itu, ini adalah kejayaan yang terbesar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kejayaan yang lebih tinggi daripada itu. Anda dan saya tidak akan dapat mencapai kesempurnaan. Saya tak perfect, kamu pun tak perfect. Apa yang boleh kita lakukan adalah hanya untuk menjadi sedikit lebih baik dari ini. Kemudian sedikit lebih baik. Kemudian sedikit lagi baik. Untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara beransur-ansur. Dan jika seseorang mati apabila mereka sedang usaha untuk dekatkan diri dengan Allah, ini adalah kejayaan yang besar. Kamu tahu tak? Ramai orang selalu membandingkan diri mereka sendiri dengan orang lain. Okey. Oh, dia ni dah menghafal semua Al-Quran. Tengoklah macam mana dia bacanya. Oh, mereka pergi ke masjid setiap hari. Mereka dah sampai masjid sebelum azan. Mereka solat lebih banyak daripada kita. Mereka tahu lebih banyak daripada kita. Mereka jauh lebih baik daripada kita. Mereka tahu bahasa Arab dan tafsir. Mereka tahu itu, mereka tahu ini. Mereka tahu bagaimana berpakaian elok. Sebagai seorang Islam lebih baik daripada saya. Jangan bandingkan diri anda dengan orang lain. Bukan itu yang Allah mahu. Allah tidak akan meletakkan kamu di sebelah orang lain dan membandingkan anda dengan dia. Bahkan Allah tak mahu kamu membandingkan diri kamu dengan orang lain di dunia. Akhirat jangan cakaplah. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan inginkan apa yang orang lain ada. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada sesiapa sahaja berbanding orang lain. Jangan buat macam tu pada diri sendiri. Okey, jadi apa yang sedang kita pelajari hari ini? Contohnya jika anda mula membaca Al-Quran hari ini dan anda belum membaca atau bahkan dah lama tak buka Al-Quran selama 30 tahun. Anda bahkan tidak boleh membaca Bismillah dengan betul. Anda bahkan tidak kenal lagi macam mana bentuk huruf ba lagi sekarang dan anda harus belajar seperti budak-budak. Ada orang sama umur dengan anda yang boleh membaca seperti orang dewasa tetapi anda membaca seperti kanak-kanak. Tapi itu tak mengapa. Apabila anda mempelajari huruf alif atau huruf ba itu dan itu menjadikan sebagai kaedah untuk membuatkan diri anda lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan anda mati pula dengan cara ini, anda mungkin lebih baik daripada seseorang alim dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Anda mungkin lebih baik daripada mereka yang telah menghafal semua Al-Quran tetapi tidak mempunyai penghargaan. Mereka yang tidak mahu menjadikan diri mereka orang yang lebih baik.
Sebabnya sesiapa yang ingin menjadikan diri mereka orang yang lebih baik bermula dari hati dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui akan hal itu. Jadi jangan memandang rendah kedudukan anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang boleh memandang rendah terhadap anda. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memandang rendah terhadap anda. Orang akan berkata dan menganggap bahawa petunjuk dari Allah itu susah, ia mahal dan tak mudah datang. Tapi Allah membuka pintu petunjuk dengan luas seluas-luasnya. Dia hanya meminta dari saya dan anda untuk memanggilnya dan berkata, Ya Allah, bimbinglah aku, tunjukkanlah aku dan bawakan aku lebih dekat denganmu. Li aqraba min haza rasyadan. Lebih dekat daripada ini dengan panduan dari segi kesolehan dan dari segi bimbingan petunjuk. Rasyadan, kata terakhir dari ayat ini adalah petunjuk dalam kenyataan yang menjadikannya jelas. Rasyadan, kenyataan bahawa anda sedang buat doa ini bermaksud bahawa anda sudah mempunyai sebahagian dari petunjuk dan anda tidak boleh mengatakan bahawa anda itu sesat. Ini sudah mengabarkan hakikat bahawa Allah SWT telah memberikan anda kemampuan untuk mengucapkan doa ini. Dengan sendirinya adalah petunjuk dan petunjuk dari Allah SWT. Dan Allah akan memberikan anda semakin banyak dan lebih banyak. Inilah optimisme seseorang Muslim. Kan? Ketika bimbingan datang di dunia ini, hati menjadi tenang, kedamaian dan jaminan datang dan hati menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Betul. Dan inilah yang ingin saya simpulkan. Ketika hati menjadi tenang, ketika hati menjadi damai, mereka yang berada di sekitar orang ini akan merasa damai kerana kedamaian ini berjangkit. Iman berjangkit, kedamaian merebak dalam keluarga, ia merebak di antara rakan-rakan dan ia merebak di masyarakat ketika bimbingan datang. Sekiranya masalah di dunia adalah konflik, kebencian, jika masalah dunia adalah peperangan, jadi jalan keluarnya bukanlah buat polisi baru atau hasilkan lebih banyak senjata. Ini bukan penyelesaiannya. Penyelesaiannya bukanlah sekatan ekonomi. Sebaliknya, apa yang manusia perlukan adalah bimbingan. Kerana tanpa bimbingan tidak akan ada kedamaian. Memang takkan boleh punya. Fa'ayyul fariqaini ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun. Allazina amanu. Siapa yang lebih layak mendapat kedamaian? Mereka-mereka yang mempercayai, mereka-mereka yang datang kepada iman. Inilah yang kita minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika anda dan saya berdoa untuk kedamaian di dunia, untuk keamanan di negara-negara Muslim, untuk kedamaian bagi mereka yang dianiaya. Semasa kita berdoa, doa ini sebenarnya kita secara langsung sedang meminta Allah Subhanahu Wa Taala untuk membimbing kita dan dunia di sekeliling kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita semua dan jadikan kami di antara orang-orang yang optimis akan masa depan mereka, masa depan anak-anak mereka dan masa depan negara, masa depan ummah dan masa depan seluruh dunia. Seluruh dunia kita harus prihatin, bukan hanya untuk negara kita sahaja tetapi juga seluruh dunia. Kita berada dalam millah Ibrahim AS. Ibrahim AS ini selalu bimbang akan masa depan seluruh umat manusia. Inilah warisan yang telah kita warisi. Oleh itu kita harus optimis terhadap seluruh dunia dan kita berdoa kepada Allah SWT untuk membuatkannya begitu. Dan juga jadikan generasi masa depan kita sebagai contoh, sebagai apakah maksudnya dan ertinya untuk hidup dengan berpandukan buku ini, kitab ini, Al-Quran ini. Subhanallah.